Unity. Hi guys, welcome back untuk episod keempat Unity. Bila kita masuk je segmen Unity ni, of course, I've got to bring my guest yang akan give us some tea. Tapi ni tea bertauliah dan juga tea yang positif. I've got with me Muslim Johari. I sendiri buat ni apa ni orang kata sound. Yes, dengan macam ramai kan, ramai yang menonton kita di rumah. Selamat datang ke rumah I. Yes. Ya, I harap you suka lah colourful ni. Yes, Unity. Yes. Dekat sini kita memang sediakan tea. Minggu lepas Min I lari kejap. Minggu ni dia datang balik. Sebab tu ada tea. Nanti jemput minum lah. Tea ni memang boleh diminum ya. Penat Min I buat daripada dapur. Dan ada reason kenapa I bawakan Muslim hari ini. Nak ceritakan tentang Student Activism Society. Tapi sebelum tu kita akan minta diperkenalkan diri. Semuanya sekejap lagi. That's why I will be back. Korang sit tight right there, right? Negara ini bersama bangkitlah semua, kita semarakkan semangat sesungguh-sungguhnya, tempuh segala halangannya, tak kira kau di mana, laungkanlah hingga langit mendengar. Ayo terus melangkah, lupakan pernah lelah, jangan cepat mengalah. Ayo terus berlari, jangan... Hi, I am back dalam Rakan Muda Presents Unity episod keempat bersama dengan guest I, Muslim Johari, yang kita bawakan jauh daripada Kuantan. Tak adalah. Yang kita bawakan khas ke rumah I hari ini nak menceritakan tentang Student Activism Society. Tapi sebelum tu, Muslim, perkenalkan diri sedikit. Mungkin orang tak kenal. Kamera mana ni? Mana yang you nak? Yang tu. Pandai pilihan awak tu tepat. Okay, Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Nama saya Muslim Johari and I am, boleh dikatakan, final year student. Baru habis internship from UIAM Kuantan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. And then I student biotechnology. And currently dah kerja lah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Student biotechnology. Macam mana tu? Macam mana kejadiannya ni? Boleh pergi ke situ? First thing first, before this, I student diploma. Diploma food technology. Lagi jauh. Dari situ ke biotech ke? Macam mana boleh tu? Dapat UPU lah first after SPM tu. And then bila dah sambung diploma, and then first nak jadi food analyst lah. Food analyst ataupun food technologist. And then bila dah COVID, kita pun, industri tu pun masih, yalah, baru nak berkembang di Malaysia. Baru nak berkembang. And then bila COVID datang, so kita tengoklah virus, lepas tu ada vaksin dan sebagainya, start minat dengan biotech pula. Tapi bila dah masuk biotech, bila dah tahu biotech tu dah pecah tiga, dia ada medical, environment dan juga food, saya rasa saya nak kembali kepada food lah. Kembali ke jalan yang menarik. Jadi awak pun pilih food lah. Pilih food. Okay, apa yang korang buat sebenarnya? Biotech when it comes to food. Biotech, pernah dengar GMO? Genetic Modified Organism. MCO tahu. So GMO ni basically kita buat jagung yang dia punya resistency tinggi, yang tak perlu kita letakkan racun pun. So maksudnya bila kita tanam, dia dah, ketahanan tu dah ada melalui kita insert genetic modified lah dalam dia punya cells. Maknanya dia akan jadi organic punya jagung lah. Dia lebih healthy in that sense? Benda ni ada certain yang
reject JMO. Okay. Kalau macam US dia reject lah. Okay. Tapi in a sense yang mana kita cipta satu jagung yang boleh kurangkan kos untuk pesticides dan kalau ke arah organik pun dia akan pergi ke situ. Okay, so this is good news for farmers out there lah. Okay, baik. Macam mana awak boleh terjebak dengan aktiviti sukarelawan ni? Siapa yang ajak awak ni? Sukarelawan. First thing first, dia start daripada diploma lah. Okay. Diploma dulu saya handle exco kesukarelawanan dekat Cadet. Okay. And then after that, bila dah terjebak, maksudnya dah terdedah kat situ. Terjebak. Ya. Macam negatif lah kan. Dia macam dah terdedah dengan anak-anak yatim, orang-orang engagement, orang kampung. So, bila dah masuk degree ni, saya nak cari sesuatu juga. Okay. So, saya start dengan recreation sebenarnya. Saya handle club recreation. And then bila dah club tu okay, saya jump into volunteerism. Okay. So, tapi ada siapa-siapa yang intro awak kepada tu? Awak sendiri rasa macam like it's time? Saya minat. And then ada someone ni dia advisor club tu. Okay. Dia selalu bawa, nama dia Tuan Rizal. Kalau Tuan Rizal tengok, dia audiologist dekat UIA Kuantan. Okay. And then dia lah introduce saya dekat volunteerism and also volunteer team club. Oh, lepas tu tak ada tukar-tukar club dah lah? Tak ada. Teruskan je lah perjuangan tu. Awak ada kampung? Kampung ada. Kat mana? Dekat Pantai Remis, Perak. Baik. So kenapa you seronok bila join club-club ni? Selain of course kita dapat membantu orang kan. Tapi apa sebenarnya yang buat you macam tertarik dan happy? Okay, satu sebab kita boleh jumpa orang various background. Basically networking saya pun bertambah. Okay. Like ada nama-nama besar dalam industri education pun ada join program-program macam ni. Dan kita boleh jumpa like saya pernah handle LGBT punya community. So, kita dapat rasa dan faham. Walaupun kita tak duduk dalam kasut dia orang, tapi kita tahu saiz. Saiz kasut tu. Macam tu lah. Dia macam lebih relatable lah on mental, physical and emotional level. Faham? Jadi siapa yang masih lagi aktif belajar dekat luar sana, kalau ada klub-klub, klub rekreasi tu lama dah tak dengar sebenarnya lah zaman sekolah dulu. Tapi kalau ada klub-klub yang probably you can contribute to your community around you, join lah sebab lebih daripada seronok membantu orang sebenarnya. There's a lot more deeper stuff to it. Alright. I nak bagi guys I minum air. Rasanya dia macam dah nak tersedak dah tu. Jadi I will be back. I'll take a quick break. You guys stay di situ, okay? I'm back. Guys, I pun dah minum air. Dah sedap teh tu? Sedap. Alhamdulillah. Nanti I naikkan gaji mate I. Dia memang dia pun macam dah upkan game dia. Selalu TO kosong je. Hari ni dapat ais lemon tea tau. Special. I pun tak tahulah tiba-tiba dia dapat inspirasi daripada mana. Yang penting keselesaan you, keutamaan gitu. Di Rakam Muda Presents Unity. Alright. Kembali kepada cerita Student Activism Society ni. Your recent project yang last or recent lah yang you baru je buat. Sebab tadi you cakap you baru balik kan? Betul. Okay, recent Kalau recent, saya baru balik daripada Padang. Okay. Padang Pariaman. Buat community engagement, medical volunteers and also kita engage lah dengan orang kampung dan sebagainya. Oh, okay. Medical tak ada? Okay, tak ada. Pengsan sekejap je tadi. Okay, medical tu lebih kepada apa? Medical attention yang diberikan dekat orang-orang di Padang tu lebih kepada apa? Kami fokusnya ada dua. Kalau medical kita pecah dua. Okay. Medical volunteerism, in a way kita buat
free health check, mobile clinic, and also satu lagi kita buat medical education. More to like awareness. Awareness. Okay, selama berapa lama korang berada dekat sana yang provide medical dengan health screening? Kalau medical awareness tu kita ambil 1 hari lah, full day. Fokus dia dekat sekolah and sekolah rendah dan menengah. Sebab kita nak awarekan anak-anak on hygiene, lepas tu pemakanan sihat dan sebagainya. And then health screening kita fokus kepada orang-orang dewasa dan orang kampung lah. Kita buat dekat Dewan, seharian juga. So bukan kita nak kata dekat sana tak ada kesedaran, tapi kita nak menambah lah, improving their awareness regarding medical and also health lah. Right, that is beautiful dan rasanya membantu ramai orang juga kan, actually. Sebab kadang-kadang bukan macam you cakap lah, bukan diorang tak ada medical facilities kat sana, tapi maybe don't reach them kan, dan agak susah, mungkin perjalanan agak jauh. Jadi when you guys do that, it's actually very very helpful. So tempat-tempat yang I would say your club lah. Is this club? Is it called a club? Club, yes. Okay. Club. Tempat-tempat yang club you salurkan bantuan adalah di mana? Okay. Kalau di local, kita fokus dalam sekitar Kuantan. Ada juga di rumah anak yatim. And then kita fokus juga ke kampung orang asli. Cakap jangan nak minum. Pahang kan banyak perkampungan orang asli. Sebab sebenarnya UIA Kuantan sendiri banyak anak-anak angkat, rumah-rumah angkat, kampung orang asli angkat. Macam itulah. Faham. So kita salurkan aspirasi universiti tu melalui kelab kita lah. Ini kalau international, kita fokus kepada setakat ni masih di negara-negara Asia Tenggara, negara-negara serumpun lah. At least communication tu mudah dan kita punya networking tu ada kat sana. Tapi ada tak plan nak pergi lebih jauh, keluar daripada Asia Tenggara? Ada mungkin. Satu hari nanti mana tahu kalau kita boleh buat volunteerism dekat Syria ke dan sebagainya. Itu awak pergi tau. Lepas tu balik bagi tahu experience macam mana tu. Lepas tu I boleh join you pula. Okay, now I nak tanya best experience so far selama you join club ni. Berapa lama sebenarnya you join club ni? I daripada tahun 2 sampai sekarang tahun 4. Tahun 2 tu tahun bila tu? Tahun 2022. Sekarang 2024. 2022. Oh, 2022. 2 tahun dah lah. Okay, so your best experience so far 2 tahun doing all this community project or volunteerism? Best experience, I would say kami dapat banyak awards lah. Daripada macam saya sendiri, personal awards, dapat student leader awards. Dia macam the highest award antara semua kampus UIA. Kami ada lebih kurang 4 kampus di Gombak, Pagoh, Kuantan dan juga Gambang. So saya bertanding dan dapat anugerah tersebut, alhamdulillah. And then kelab kami dapat 3 anugerah besar lah. Best international program, most active club and also best local punya activities lah. Macam tu lah. Yeay. Korang kena imagine lah ada echo tepukan di belakang. Kita sebab kena buat sound sendiri kat sini. Rumah kan? But congratulations. That's the best experience. What about your worst experience though? Dia nak kata worst, tak adalah worst, tapi kebiasaannya bila kita bekerja dengan ramai organisasi. Maksudnya this is the T. Teruskan. Saya kelab, kita student, kapasiti kita kecil. So worst experience yang boleh dikatakan cabaran juga adalah mencari dana lah. Faham. So dia lebih kepada challenges lah, not to say worst experience. Kenapa? Sebab bila kita kelab kecil, and biasalah student punya kapasiti tak besar. So kita punya program ialah keluar negara, mesti kos tinggi. Ya, betul. So kita kena berurusan dengan banyak organisasi, and then sometimes dia menyebabkan kita dianggap mengabaikan pelajaran. Ada jugalah, biasalah tu. So tapi tidaklah. Tapi kita membantu orang sambil belajar. Yalah. Dia macam lawatan sambil belajar lah kan, kalau you want to look at it sebenarnya. Something like that. Okay, jadinya itulah challenges lah. Bukanlah nak kata bad experience. Maybe experience to you yang you rasa macam agak mencabar di situ. Betul.
Okey, tak apa. Bagi siapa yang menonton episod Unity kali ini, yang dengar tu tolonglah. Sebab kita ni niat baik kan. Nak salurkan bantuan kepada orang ramai untuk membaik pulih mungkin their lifestyle and also environment. Tapi kejap lagi when we come back, I nak tanya culture pula. Benda-benda yang jadi behind the scene. That is the real tea, sister. So korang semua jangan pergi mana-mana. Stay di situ. I'll be right back. Welcome back untuk Unity presented by Rakan Muda episod 4. Kita ada Muslim Johari di sini nak bercerita tentang social activism. Betul? Did I get it right? Macam terbalik je. Betul kan? Boleh lah. Boleh lah, activism society, okay? Sekarang kita nak tahulah the real tea. Culture behind the scene lah yang mungkin ramai orang tak tahu kan. Memang kita nampak niat dan juga mission, visi setiap club yang buat benda-benda macam ni. Tapi culture sebenarnya dalam geng-geng sukarelawan ni actually macam mana? Mungkin ramai orang yang tak tahu. Culture Kultur. Ya, positif ke negatif? Ikut you. I memberi kebebasan sambil-sambil mendengar lah kita kan. Silakan. Kalau yang positif lah kan. Kalau yang positif macam tak cukup yakin membantu orang lah. Itu visi dan misi dik. Orang kata culture behind the scene. Yang tu je lah kalau yang positif. Kalau yang negatif, kebanyakan lah, bukan semua. Dan tak semua orang ada sifat sukarelawanan dalam diri. Tapi kenapa dia join? Sebab kita punya venue menarik. Pergi luar negara. Negara. Dia lebih pada that experience lah. Mungkin ada yang nak berjalan. Sebab kita boleh nampak time kita buat program tu. Kalau yang betul-betul niat nak buat sukarelawan, dia akan bantu orang. I mean like bantu kita punya team dan juga orang lah. Kalau yang mungkin nak berjalan tu, berkira dan bekerja. I mean like mungkin dia buat kerja satu part je, and then lain-lain dia dah tinggal lah. Macam tu lah. Siapa orang tu, ada list tak nama? Macam tak elok je dia ikut. Tut. Pandai tambah audio sendiri. I suka lah guest ni. Apa lagi benda-benda lain yang you buat? Mungkin I boleh panggil you balik. Sebab senang. I punya orang-orang yang nak edit audio tu senang, dia nanti tak payah nak buat dah. Okay, so buat kira kerja lah. Ada tak yang mengular ke? Biasa. Mana dia nak mengular kalau kat luar negara? Nak pergi mana? Kadang-kadang macam mana? Dia bukan mengular yang jauh-jauh pun. Dia macam hilang dari pandangan. Macam tu lah. Tiba-tiba hilang di shopping. Mana tahu mungkin ada tak? Adalah juga. Tapi dia sempat. Sempat. Kenapa tak lepuk je dengan bag shopping tu? Macam mana boleh kantoi? Sebab time tu saya program manager. And then kita kalau tengah, yalah kita sebagai time buat program tu, kita oversee lah semua. Kita kena tengok kan. Biro ni kat mana, CDA ni kat mana. Kita tengok tak ada. Hilang. Seharian pula tu seharian. Balik-balik bawa beg. Shopping rupanya. Tahu pula dia buat shopping kat mana. Ya. Faham. Jadi itulah culture behind the scene. Kalau rasa-rasa apa ni orang kata niat tu tak cukup ikhlas lagi, janganlah join. Sebab kesian dekat orang-orang yang memang betul niat nak membantu orang tu. Tapi kalau dah kata-kata terlanjur pergilah dan shopping tu, ingat-ingatlah orang belakang. Awak tu pergi satu team, belanjalah orang sekelilingnya. Okay, itu culture. Kalau kita tanya, selalunya orang join club-club macam ni yang buat kerja-kerja sukarelawan ni, sebab apa?
You punya sebab I tahu dah. Okay. Sebab orang. Sebab orang. Benda ni I selalu tanya juga dekat orang yang jadi I punya komiti. Okay, sekarang I tanya you. Okay. Kebanyakannya selain daripada ada juga yang nak berjalan, nak kenal tempat baru. Ada juga yang cakap untuk engagement. Maksudnya dia boleh engage sebab kami kan kampus yang banyak fakulti. Okay. So nak kenal orang. Maksudnya kita bukan hanya duduk dalam circle kita je. Okay. Kita boleh widekan circle lah. Okay lah, itu yang positif. Yang positif. Yang suka nak berjalan tu kan, kenapa dia tak ambil course tourism je? Saya pun tak pastilah. Macam tertanya-tanya juga kan. Tak apalah. Apa kata kita renung-renungkan sampai kita minum teh. Dan disebabkan merenung-renungkan benda ni akan mengambil masa. Jadi kita akan take a quick break lah sebab kita tengah nak brainstorm. Kenapa diorang tak join fakulti tourism. Jadi korang semua jangan pergi mana-mana. We'll be back. Masih lagi di sini bersama dengan saya Akila dan juga Muslim. Okay, kita dah cerita behind the scene ya. Kesian awak datang-datang rumah saya terus gosip ya. Okay, sekarang I nak bagi you chance lah. Maybe you ada suggestion ataupun improvement yang you nak apply dekat club uni. Sebab you've been doing it very actively for 2 years, right? Yeah. So I'm sure you pun dah jadi manager, project manager and all that. So I rasa you dah tahu loophole yang ada. Kan? Seperti orang yang suka mengular dan sebagainya. So apa yang you nak improve untuk this club? My suggestion lah. My suggestion to volunteer club, especially untuk pengurusan yang akan datang. Kalau boleh kita kenal pasti kita punya maksudnya bakal pelapis tu awal. Maksudnya dengan cara kita mengajar. I mean like macam contohnya saya dulu pun junior like yalah freshie kan. Masih zero tapi kita mengajar. So kita punya sifat nak ajar tu continuous lah. Faham. Macam turunkan ilmu lah. Turunkan ilmu. Okay. Anything else that you want to suggest? Yang mungkin boleh improve ke? Dalam pemilihan komiti yang bukan daripada kita punya club members, tengok dia punya pencapaian. I mean like kalau isi Google Form tu, tengoklah past experience apa. Supaya kita boleh tahu dia punya kekuatan, strength dia kat mana. And then dia betul-betul nak join ke tak. Tapi macam mana kita nak tahu kalau dia baru first time nak join, macam tiba-tiba dia ada calling ke kan? Macam I lah tiba-tiba macam, wish, elok kat ni kan kalau kita tolong kan, join kan. Tapi I tak ada past experience in like doing all this kind of things. Macam mana you nak? Mungkin time induction lah. Kita kena buat satu macam program induction. So that bila kita perkenalkan job scope pun kita dah boleh nampak dah sebenarnya. Kalau orang-orang yang dah biasa buat kerja-kerja ground ni, dia nampak je. Orang yang I ada muka-muka kerja-kerja ground tak? Boleh. Saja ambil hati Boleh. Awak jangan nanti kami pun perlukan awak dengan mate kami saya punya kelab perlukan media macam tu lah. Gitu. Media tapi tu tak ada kena media. Awak tengok muka saya boleh ke buat kerja-kerja ground ni? Boleh ke tolong orang ni? Ada ke ciri-ciri? Ada. Boleh awak boleh profile orang bagus awak ni. Ya, mestinya ada. Saya memang sesuai masuk kat kelab awak ni. Alright. Itu cerita pasal kelab. Now let's go back to yourself. Direction lepas ini. Sekarang I tahu you dah kerja. You just got a job kan? Tapi bukan bidang biotech, betul? Betul. You kembali kepada minat iaitu membantu orang. Okay, so baru je start kerja berapa lama? Baru bulan 9. Baru 2-3 minggu macam tu lah. Bagus sangat kamu ini. Jadi berapa lama you plan to be at this place or at this agency, and mungkin moving forward you rasa you akan kembali ke maybe your professional life iaitu biotech? For me lah personally,
saya tak nampak lagi, saya akan ke biotech. Apa salah buat jagung tadi? Sebab saya rasa saya lagi fit dekat sini. Dekat line. Big heart. Okay. And then orang kata pursue your dream. So saya nak follow my dream lah. But food analyst is also your dream, Yeah, right? but then I think that saya lagi boleh berkembang di bidang humanitarian. Awak lebih minat lah. Hati awak ni sangat besar dan baik. Ya, seperti nama awak juga. Alhamdulillah. Banyakkan lagi klub-klub lain, hopefully moving forward, dan rasanya awak boleh buat banyak lagi kerja-kerja apa ni orang kata, community, helping others, help better the environment. Saya wish you all the best lah. Thank you. Nampaknya meet saya memang meletakkan air teh yang penuh dengan mungkin bacaan-bacaan doa. Alhamdulillah, saya happy dengan tetamu saya hari ini. I guess we have come to an end. Jadi kalau you terjumpa Muslim Johari di luar, maybe you boleh tanya direct terus macam mana nak join club you ke, macam mana maybe nak tolong-tolong orang ke, or even nak menubuhkan klub sukarelawan dekat universiti diorang ke, who knows, right? Because you have the experience. Jadi boleh ke diorang approach you secara direct di platform social media? Boleh. Saya boleh di-contact di Muslim.Johari, Instagram lah. Instagram je? Instagram lah dulu. Tak nak yang share yang lain-lain. Private person. Baik dekat sebab situ. Kalau promote sikit lah. Boleh. Banyak pun tak apa. Kalau teruskan. Ada kelab-kelab sukarelawan lah kat luar yang nak collab dengan agensi saya sekarang. Malaysian Relief Agency. Saya eksekutif yang fokus dekat pembangunan orang asli lah. Okay. Kita handle solar and clean water project sekarang. Okay. So yang mana-mana nak collab, boleh contact saya di muslim.johari. Yes. Bagi siapa-siapa yang mungkin nak contribute dari segi dana pun, dialu-alukan untuk contact Muslim Johari. I guess that's all untuk episod 4 Rakan Muda presented Unity kali ini. Presented by Rakan Muda Unity. Kali ini kita akan bawakan lebih ramai lagi mungkin student-student yang dalam kos-kos yang lebih profesional ni lah di episod-episod yang akan datang. So I guess I'll see you guys there.